Hari ini kita akan masuk pada bab 6, fungsi trigonometri lah. Okey, ini adalah chapter daripada chapter trigonometri yang cikgu kira agak penting di dalam kamu punya pembelajaran seterusnya dalam SPM dan juga di universiti nanti. Apa yang Anda pelajari di sini adalah yang berikutlah: sudut negatif, positif, nisbat trigonometri, graf fungsi sinus, kosinus, dan tangent, identiti asas, rumus sudut majmuk dan rumus sudut berganda, dan terakhir sekali aplikasi trigonometri. Antara semua ni, yang paling penting sekali ialah ini yang pertama, untuk berdasarkan pengalaman lah. Ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini keempat. Okey, kalau kamu dapat ini 4 pun daripada banyak-banyak topik tu, dia okey sudah. Soalan dia banyak daripada bentuk yang di sini, soalan 4 ni lah, yang 4 dia punya 4 ni, 4 topik ni, subtopik. Okey, bagaimana trigonometri membantu kita dalam menyelesaikan masalah harian? Yang pertama, dia boleh bantu kita dalam bidang astronomi. Semalam siapa tengok bintang? Ada yang tengok bintang semalam? Bintang meteor dia jatuh di bumi banyak. Bukan jatuh di bumi lah, dilimpas kah begitu? Ada cikgu. Ada. Okey, sebenarnya Perseid kah? Meteor Perseid paling banyak tu. Dia kejarangan tu dia akan nampak dipanggil sebagai hujan meteor. Okey, tidak apa. Jadi macam mana menentukan bila masa dia datang, di mana kedudukan dia? Banyak menggunakan daripada bab 6 ni lah, fungsi trigonometri. Yang kedua, bidang kartografi ataupun penciptaan peta. Konsep daripada fungsi trigonometri. Okey, yang kemudiannya bidang oceanografi untuk menentukan gelombang air, ketinggian gelombang air laut. Ini biasanya kalau ada tsunami dan sebagainya, diorang boleh bidang oceanografi ini diorang boleh kaji tsunami itu boleh sampaikah, tidak, atau dan sebagainya, dan lepas tu diorang bagilah isyarat sama ada perlu pindah atau tidak. Okey, yang paling penting sekali sekarang banyak guna fungsi trigonometri adalah bidang ketenteraan. Ini setiap negara memang ada punya lah. Kalau kita nampak berperang, biasanya orang pasti akan menggunakan fungsi trigonometri ini, ilmu ini, untuk mencipta barang-barang orang tu, untuk berperang tu. Okey, dan penerbangan lah, of course. Bagaimana kita boleh sampai di UK, London, US dan sebagainya adalah disebabkan kita ada fungsi trigonometri yang mana dia memandu kita, memberi kita arah di mana kita betul jalan untuk sampai di sana. Kita bukan main hantam-hantam saja untuk sampai. Okey. 6.1, sudut positif dan sudut negatif. Baiklah, perhatikan kepada jam ini. Yang ini dikira sebagai positif. Okey, pusingan seperti ini dikira positif, manakala pusingan seperti ini dikira negatif. Okey, itu adalah convention antarabangsa lah, yang katakan kalau arah jam dia negatif, lawan jam dia positif dan sebagainya. Begitu juga dengan kedudukan sudut itu boleh dinyatakan dalam bentuk sukuan. Sukuan ni 1/4 lah, sukuan, suku, dari perkataan suku. Okey, kalau kamu tengok bulatan, dia boleh dibagi kepada 4, 0 dan 90. Okey. Sukuan kedua pula berada di antara 90 dan 180. Itu sukuan kedua. Sukuan ketiga berada pada di antara 180 dan 270. Yang inilah. Okey, dan sukuan keempat adalah di antara 270 dan 360. Okey, setiap sudut yang terletak pada sini, kita panggil dia satu sudut yang dipanggil sebagai sudut tirus. Okey, ini sudut tirus. Kalau di sini, kita panggil dia sebagai sudut cakar. Cakar. Ini tirus. Ini cakar. Sudut di antara 180 sehinggalah 360 kita panggilnya sebagai sudut refleks. Kenapa cikgu sebut yang ini
Disebabkan kadang-kadang soalan dia memberitahu sesuatu sudut itu berada pada cakar, tirus ataupun refleks. Jadi setiap kali disebutkan, kamu mesti tahu kedudukan itu berada di mana. Di sukuan pertama kah, kedua kah, ketiga dan keempat. Oke, selain daripada dalam bentuk sudut juga boleh diukur dalam bentuk radian. Kalau kamu masih ingat, 180 adalah bersama dengan pi rad. Oke. Ini adalah 180 adalah bersama dengan pi. Kalau ada masalah mau paham apa di pi rad, kalau total ini adalah sebanyak total dia adalah 2 pi. Satu bulatan penuh. Tapi kalau tidak dapat juga macam mana mau imagine dia, caranya ialah kamu tukarkan kepada bentuk sudut dulu. Oke, lepas bentuk sudut diketahui baru kamu tukar dia balik kepada rad untuk jawaban terakhir itu. Begitulah. Jadi sentiasa kamu perlu ingat bahwa ini adalah dia punya cara membagi dia. Pi per 180 ataupun penggunaan pendaraban 180 per pi. Ini dua lah, antara dua ini. Semua darab mau tukar dia. Masih ingat lagi yang radian kepada degree kepada radian. Jadi kita masih menggunakan konsep itu di sinilah. Oke. Ini pengulangan saja. Dalam trigonometri, sudut positif adalah sudut yang diukur mengikut lawan jam dari faksi X yang positif. Manakala negatif pula sudut yang diukur mengikut arah jam. Ini lawan jam, ini arah jam. Oke, ini clear lah kan? Alright. Di sini ada ditunjukkan beberapa sudut yang ikut jam dengan lawan jam. Alright. Jadi ini di sudut tirus yang biru nih. Kemudian kalau satu pusingan itu sampai di sini daripada 90 180 ia dipanggil sebagai sudut cakar. Ini pengulangan saya lah supaya ingat. Kemudian kalau dari yang pink ini daripada merun lah 360 dia daripada 0 90 sehingga di sini dia di antara ini adalah sukuan ketiga, dia dipanggil sebagai sudut refleks. Begitu juga dengan yang di sini adalah sukuan keempat. Oke, alright. Dia adalah semuanya apa bezanya? Dia adalah semua positif. Oke. Kalau dia terbalik, dia ikut arah lawan jam. Contoh yang biru ini dipanggil sebagai negative angle karena dia mengikut arah jam. Ini berada pada sudut refleks juga. Dia masih refleks, dia bukan bertukar begitu. Refleks, ini pun refleks. Di sini adalah cakar. Oke. Kemudian yang di sini adalah sudut tirus. Oke. Contoh soalan. Oke, cikgu ambil contoh soalan yang pertama deh. Alright. Dikatakan di sini contoh soalan satu nih, tentukan kedudukan setiap sudut yang berikut pada sukuan masing-masing. Seterusnya tunjukkan sudut tersebut dalam Sarta Kartes. Cikgu harap semua paham dengan apa itu Sarta Kartes. Sarta Kartes itu begini tuh. Yang ini dipanggil Sarta Kartes. X dan Y. Ini dipanggil Sarta Kartes ataupun Cartesian plan. Oke, dalam sejarah matematik lah dibuat oleh ada satu orang mathematician René Descartes kan, Pak. Jadi ini dia punya peninggalan lah sampai sekarang kita masih pakai lagi. Alright. Untuk 800 ya, kita buat 800 ini bagaimana kita mau lukisnya dalam bentuk Sarta Kartes dalam sukuan 800 tolak. Kalau tengok sini, yang paling dekat dengan 800, kita tahu satu pusingan penuh adalah, ini pusingan penuh. Kalau pusingan penuh adalah 360. Jadi kita perlu 2 pusingan untuk mendekati 800. So, di sini kita letak 2 kali 360. Dia akan dapat sebagai bezanya nih.
Ini 2360, 720, dia akan dapat 80. Oke. Alright, ini boleh kira lah. Ha? Jadi 800 itu kita boleh ubah dia untuk dia jadi begini. 2 kali 360 tolak 80. Oke, ini betul lah dia punya hubungan. Jadi dia punya syarat karakteristik begini. Ini kita tengok positif, so dia pusing. Kemudian dia pusing lagi. 362 kali kan. Selepas itu, dia, sorry, ini begini ya, sorry, ini salah. Oke, dia akan sampai sini, sudah sampai 360, kita perlu lagi tambah sebanyak 80 degree untuk mencukupkan dia sebagai 800. Jadi ini berada pada sukuan yang pertama. Oke, gue kasih color line lah. Oke, ini pada sukuan yang pertama lah. Alright, jadi kita sudah menjawab soalan ini. Kedudukan setiap sudut adalah berada pada sukuan yang pertama. Dan kita juga telah tunjukkan sudut tersebut dalam sarta Kartes. Alright. Untuk yang kedua. Kedua ini adalah 19/6 pi rate. Oke. Saya tahu ada difficulty untuk mau tahu. Ini biasanya dia bentuk begini ini. 0 pi per 2 pi 3/2 pi dan ini adalah 2 pi lah. Alright, selepas itu kita mau gunakan ini, kita mau letak di sini. Jadi caranya ialah kalau tidak dapat imagine dia punya keadaan, perlu kamu tukarkan dulu 19 pi per 6 itu kepada bentuk degree, yaitu didarabkan dengan 180 begitu. Oke, dia akan dapat sebagai, jadi pi ini hilang. Oke, jadi 19 kali 180 kita guna kalkulator dibahagi dengan 6. Dia akan dapat dalam 570. Oke, 570 degree ya. Oke, 570 degree ini, katakan 570 degree adalah sebenarnya dia tidak boleh 2 kali 360, dia 360 saja 1 kali. So dia akan dapat satu degree di sini. Jadi nih 570 tolak 360. Oke, jawabannya adalah 210. Alright. Jadi kita dapat 210. Ini kita boleh ubah dia bentuk begini, 570 360 tambah 210. Jadi untuk yang ini sarta Cartesian dia adalah yang inilah 360, maksudnya sekali pusing, kemudian ditambahkan lagi kepada 210. Dia berada pada sukuan yang ketiga. Oke. Tapi dia tidak mau dalam bentuk degree. Dia mau dalam bentuk radian. So, sekali lagi kita buat 210 didarabkan dengan pi per, kali ini terbalik 180 bersama dengan, so ini kita 10180. Oke, so dia akan dapat sebagai ini dia tulis 1/6 lah pi. Oke, so pi dia 6 kali 1 6 campur 1 7 7/6 pi. Ini jawaban dia lah untuk nih 7/6 pi ya. 7/6 pi. Jadi
itu adalah dia punya contoh untuk dimana untuk dapat 19/6 ini kita buat begini. Lepas itu kalau tidak tahu nih, kita buat dalam bentuk degree, kemudian tukar balik lagi radian. So far okay. Ya, Cikgu. Alright. Paham, baik. Untuk hari ini kita belum menggunakan buku itu, buku modul yang cikgu bagi itu. Paling bagus ialah kita buat dulu, kita latih dulu dengan soalan yang senang daripada buku teks. Kalau kamu tengok latihan kendiri muka surat MS 192. Okay. Jadi MS 192 diminta di sini tentukan sukuan bagi setiap sudut berikut, seterusnya wakilkan setiap sudut tersebut dalam satu tes yang berasingan. Jadi satu ialah pengiraan. Cikgu juga mau kamu buat untuk dia punya lukisan. Boleh paham ya? Boleh, Cikgu. Okey, ada soalan apa-apa di sana selain daripada yang lain lah? Nampaknya kamu ada 4 orang sini tahu. Tidak apalah, kita rekam juga nanti saya coba akan send di di YouTube lah. Alright. Jadi kalau ada soalan lain sebelum kita sebenarnya kita tamat sudah nih kita tamat sudah nih pengajaran pada hari ini. Tiada soalan. Olin betul paham ah? Alright. Okay. Ini nanti cikgu akan cikgu buat, cikgu akan letak di YouTube ah. Jadi kalau ada yang mau diulang nanti just tinggal balik saya tu klip. Sekian dan terima kasih.